Pada hari ini terdapat banyak skip cepat kaya atau syarikat multi-level marketing yang berada di Malaysia. Kebanyakannya di antaranya menggunakan teknik penipuan dan berkonsepkan afiliasi kutu. Ramai antara ahli yang ingin cepat kaya berjaya tertipu dengan penipuan skim Ponzi dan kehilangan wang simpanan hasil bertahun lamanya akibat pengaruh dengan pujukan dan angan-angan ingin menjadi cepat kaya. Namun perkara ini bukanlah sesuatu yang baru di negara kita. Skim cepat kaya atau MLM ini telah wujud berpuluhan tahun di negara kita dan mungkin ramai yang tidak pernah mendengar tentang individu digelar sebagai Pak Mantelo yang merupakan antara pelopor skim sebegini sejak tahun 1980-an lagi. Pak Mantelo atau nama sebenarnya Osman Hamzah berasal dari Taiping, Perak, merupakan penganjur pada skim cepat kaya paling terkenal di Malaysia pada suatu ketika dahulu. Pak Mantelo pernah bertugas sebagai wartawan akhbar Warta Negara pada tahun 1960-an dan kemudian menjadi wartawan sambilan di bernama pada tahun 1970-an. Pada penghujung 1970-an, dia telah menubuhkan sebuah syarikat yang menjalankan skim cepat kaya yang dinamakan Skim Pertama Berhad atau lebih dikenali dengan nama Skim Pak Mantelo. Walaupun orang ramai tahu bahawa skim ini tidak mempunyai bisnes model atau perniagaan yang memulangkan hasil, ramai juga yang terpengaruh kerana skim itu tidak pernah gagal membayar dividen tinggi kepada para pelaburnya. Sejak beroperasi, Pak Mantelo menjadi popular dan mendapat kepercayaan orang ramai kerana berjaya mengekalkan pembayaran dividen dengan lancar kepada para pelaburnya dalam tempoh bertahun-tahun lamanya. Tambahan pula, ada beberapa peserta awal skim itu berjaya menjadi jutawan dalam masa yang singkat. Orang ramai menjadi lambang mata apabila skim cepat kaya Pak Mantelo menawarkan pulangan sebanyak 10 hingga 12% pulang setiap bulan. Akan tetapi kelancaran skim Pak Mantelo telah menjadi goyah pada penghujung tahun 1980-an, di mana pada 1 Oktober 1989 beberapa pegawai Bank Negara Malaysia telah menyerbu kediaman Pak Mantelo di Taiping untuk menyiasat kegiatan skim yang dikendalikan. BNM kemudian telah membuat serbuan kali kedua pada 23 November 1989 dan merampas wang tunai sebanyak 1.7 juta di rumahnya. Pada waktu itu, Pak Mantelo bersama isteri iaitu Maimunah Talib dan anak lelaki Abdul Rahman Osman telah ditahan pihak berkuasa kerana mengutip wang daripada orang ramai tanpa lesen. Januari 1990, Pak Mantelo dihadapkan mahkamah atas tuduhan melanggar Akta Bank dan Industri Keuangan 1989. Isteri dan anak lelakinya pula dituduh bersubahat. Akan tetapi mereka bertiga mengaku tidak bersalah. Pak Mantelo telah dibebaskan dengan ikat jamin RM 1 juta dan pasportnya dirampas. Manakala isteri dan anak lelakinya masing-masing dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak 200,000 dengan seorang penjamin. Semua ikat jamin itu dibayar secara tunai. Pak Mantelo dan isterinya dan anak lelaki dibicarakan pada 13 Mac 1990. Pak Mantelo telah mengaku bersalah atas tuduhan mengambil deposit tanpa memiliki lesen. Hukuman ke atas Pak Mantelo dijatuhkan keesokan harinya, tetapi isteri dan anak lelakinya dibebaskan. Hakim juga memerintahkan agar wang tunai sebanyak 1.7 juta yang dirampas dari kediaman Pak Mantelo dipulangkan semula kerana tiada undang-undang yang membolehkan bank negara berbuat demikian pada masa itu. Pak Mantelo telah jatuhkan hukuman denda sebanyak 250,000 atau setahun penjara. Dia membayar denda itu dan menggunakan wang tunai walaupun bersalah. Para penyokonnya berada di perkarangan mahkamah menyambut Pak Mantelo dengan penuh kegembiraan melakukan hidup Pak Mantelo. Skim Pak Mantelo beroperasi seperti biasa. Ketika inilah popularitinya meningkat mendadak dan skim menjalani tempoh gemilang kerana sudah terkumpul di seluruh negara. Pulangan dividen berjumlah 10% dibayar tanpa gagal, malah kemudian telah dinaikkan kepada 12% pula. Pada September 1990, para pelabur mula perasan bahawa pulangan dividen mereka sudah tidak lagi dimasukkan dalam akaun bank seperti yang sebelumnya. Pak Mantelo pula mengumumkan penurunan kadar dividen daripada 12 kepada 5% sahaja. Ramai para pelabur menyerbu kediaman lelaki itu meminta penjelasan. Pak Mantelo memberi alasan bahawa ia berpunca dari kemelesatan ekonomi dunia akibat Perang Teluk. Selain itu dia juga menyalahkan beberapa penyelewengan di kalangan ejen-ejennya. Januari 1991 keadaan makin teruk apabila Pak Mantelo gagal membayar pulangan dividen seperti dijanjikan. Orang ramai berkumpul di rumahnya bagi menuntut wang pelaburan masing-masing sehingga terjadi kekecohan di mana kereta Pak Mantelo telah dirosakkan. Sebulan selepas itu, keadaan menjadi semakin parah apabila sekumpulan 6 orang telah menculik seorang anak lelaki Pak Mantelo iaitu Abdul Razak Effendi dan mengurungnya di Hotel Tropicana Kuala Lumpur selama seminggu. Mereka meminta Pak Mantelo agar membayar ganti rugi sebanyak RM430,000.
Walau bagaimanapun, mereka semua berjadi kesan dan diberkas pihak polis. Pada April 1991, Pak Mentelo telah ditahan selama beberapa minggu oleh pihak polis dari Bukit Aman setelah ada antara pelabur skim campak kaya yang membuat laporan polis kerana ditipu. Hasil siasatan lanjut, Bank Negara telah mendakwa Pak Mentelo di mahkamah atau tunduk atas tuduhan mengambil wang deposit daripada orang ramai, kira-kira 50,000 orang, sebanyak RM99.09 juta tanpa memiliki lesen. Pak Mentelo sendiri mengaku bahawa tidak mengetahui jumlah sebenarnya dikutip syarikatnya kerana tiada siapa yang merekodkannya setiap transaksi lengkap sepanjang mereka beroperasi. Dia mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan. Pak Mentelo dibenarkan ikat jamin sebanyak RM2 juta sementara menunggu pemericaannya pada awal 1992. 2 Mac 1992, Pak Mentelo yang selesai dibicarakan didapati bersalah buat kali keduanya. Mahkamah menjatuhkan hukuman setahun penjara dan denda sebanyak RM500,000. Pak Mentelo akhirnya menjalani hukuman penjara selama setahun bermula daripada tarikh dia ditahan pada 17 Julai 1991. Bagi hukuman kedua pula, Pak Mentelo gagal membayar denda RM500,000 dan dipenjarakan selama setahun bermula 2 Mac 1992. Dia menjalani hukuman itu di penjara Taiping. Kemudian Pak Mentelo dibawa ke Kuala Berang, Terengganu untuk perintah buang daerah. Pak Mentelo telah menyepikan diri bersama kedua dan seorang anak lakinya di sana. Dia memulakan hidup baru dan menyerah hidup dengan membaiki radio dan televisyen. Pada 22 Disember 1997, Pak Mentelo berumur 70 tahun ketika itu telah meninggal dunia akibat sakit tua. Berakhirlah riwayat seorang lelaki yang merupakan antara pelopor dan otak skim cepat kaya di Malaysia.